TV KPM. Saya pasti menang. Macam mana boleh mati dekat sini? Itulah, awal-awal tadi belajar. Mana ada. Saya memang pandai main congkak lah. Tak ada. Saya lagi pandai. Dah banyak. Mana boleh. Saya nak menang juga. Saya kena menang dulu, baru awak menang. Mana boleh tak berhenti-berhenti pun. Saya nak jalan juga. Ini nama dia strategi, Nisa. Nak main kena ada strategi. Mana boleh main macam tu je. Mana, Acik? Cikgu punya guli dah banyak. Tak naklah. Ini sebab saya pandai main. Dah lah. Nampak? Belum habis, Nisa. Belum habis, Nisa. Nak juga. Aduh, dah lah. Tak naklah main. Dah tak nak dah. Tak nak. Alah, dah mati. Jalan. Okey, Nisa jalan. Alah, mati juga. Okay, saya jalan. Alah, nak main dah. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan murid-murid bagi slot tahap 2 untuk topik ataupun mata pelajaran sejarah. Nampak tak tadi permainan yang kami mainkan? Agak-agaknya apa yang kita nak lakukan hari ini ya? Jom kita kenal dulu siapa guru kita hari ini. Baiklah murid-murid, jom kita persilakan Cikgu Wan Muhammad Akmal Wan Mansur dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presi 83. Selamat datang Cikgu. Selamat datang Nisa. Wah, terujanya saya hari ini betul-betul ambil mood di kampung bermain permainan. Tetapi sebelum kita tahu apa yang kita nak belajar hari ini, murid-murid di rumah kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, sebenarnya apa tajuk kita hari ini? Dah kalah saya main congkak tadi, Cikgu. Okey, baiklah Nisa. Jadi hari ini bersama dengan saya, kita akan untuk topik untuk mata pelajaran sejarah tahun 6 bagi topik permainan tradisional masyarakat Malaysia. Wah, menariknya. Jadi itu kekaitan dengan permainan congkak kita, Cikgu? Betul Nisa. Seperti mana yang Nisa tengok tadi, kita dah main salah satu sebenarnya daripada permainan tradisional yang ada di Malaysia. Sebenarnya sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang masyarakat, kita ada banyak sangat jenis permainan. Dan saya rasa seperti sebelum-sebelum ini dah diterangkan, sebagaimana yang kita belajar dalam sejarah berkaitan dengan kaum-kaum ataupun masyarakat yang terdapat di Malaysia. Kita, negara Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Betul. Contohnya seperti kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina, India. Kita juga ada orang asli. Kita juga tidak ketinggalan dengan etnik Sabah dan juga etnik Sarawak. Dan setiap kaum di Malaysia ni sebenarnya Nisa mempunyai permainan tradisionalnya yang tersendiri. Okey. Jom kita lihat. Jom kita belajar sama-sama hari ini. Okey, kalau boleh dilihat, ini adalah kaum-kaum yang terdapat di Malaysia sebagaimana yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi, kita teruskan. Ini yang kita nak belajar hari ini Nisa sebenarnya. Permainan tradisional masyarakat Malaysia. Yang mana kita ada tiga kategori permainan tradisional masyarakat Malaysia. Yang pertama kita ada permainan anjung. Seterusnya kita ada permainan laman. Dan yang ketiga kita ada permainan kawasan lapang. Wah, jadi menarik. apa bezanya ketiga-tiga permainan ini sebenarnya? Tiga kategori permainan ini. Kita lihat kepada yang pertama terlebih dahulu Nisa. Okay, kita pergi kepada permainan anjung terlebih dahulu. Okey, kenapa permainan ini dinamakan sebagai permainan anjung? Yang pertamanya, permainan ini boleh dimainkan dalam kumpulan yang kecil sahaja. Tak perlu ramai-ramai. Macam Nisa main congkak dengan saya tadi kan, kita main 2 orang je. Kita tak perlu ramai-ramai. Tapi congkak boleh main lebih daripada 2 orang tak Nisa?
macam secara berkumpulan boleh ke cikgu? Sebenarnya tak boleh kebiasaannya. Tapi itulah permainan tradisional ni, syarat-syarat dia tidak dikhususkan untuk sesuatu permainan tersebut. Baik. Jadi kita pergi kepada yang kedua, iaitu tidak memerlukan ruang yang luas. Dan sebab itulah permainan tradisional congkak ataupun permainan tradisional yang anjong ni, kita boleh main sekadar di anjong rumah sahaja. Itu sebabnya permainan ini kita namakan sebagai permainan anjong. Okey, dan yang ketiga, kita ada peralatan yang digunakan mudah dialih. Kenapa? Kenapa perlu ada peralatan yang mudah dialih? Sebabnya kalau main sesuatu permainan dekat anjong, anjong ni kalau di kampung-kampung adalah tempat orang bertamu. Jadi kalau permainan ni susah nak dialih, di situ je letak dia. Macam manalah kalau orang datang bertamu. Betul. Tak selesa lah pula nak minum kopi, nak minum petang kan Nisa kan. Patut kita ada kopi tadi Nisa. Nanti kita hidang kopi cikgu. Okey, jadi kita lihat kepada yang seterusnya, permainan yang seterusnya, kita ada permainan laman. Kalau tadi anjong, kita bergerak ke kategori yang seterusnya, iaitu permainan laman. Kenapa nama dia permainan laman? Jom kita tengok Nisa. Jom. Okey, permainan laman ini kenapa kita namakan permainan laman? Sebab permainan-permainan ini perlu dimain ataupun boleh dimain dalam kumpulan yang sederhana saiznya. Kalau macam tadi duduk dekat anjong, dua orang dah boleh main. Tapi kalau nak ramai-ramai dekat anjong, selesa ke tidak? Nisa tak selesa kan? Jadi kita turunlah dari anjong, kita turun ke laman. Mainlah di depan laman rumah. Yang seterusnya, dia memerlukan ruang yang luas. Dia macam tak boleh lah kalau macam sekadar di anjung rumah tak sesuai. So kalau tengok contoh-contoh permainan yang bakal saya kongsikan sebentar saja nanti, kita akan tahu kenapa permainan-permainan ini tidak boleh dimainkan di anjung. Sebaliknya perlu dimainkan di laman. Laman rumah. Baik. Okay. Dan yang ketiga, alatan yang digunakan mudah diperoleh. Kenapa? Sebab masyarakat-masyarakat terdahulu yang cipta permainan ni, dia macam apa saja yang ada dulu, apa saja yang mudah diperoleh, itulah yang digunakan sebagai permainan untuk menikmati keseronokan pada ketika itu. Dan kenapa kita namakan sebagai permainan tradisional? Adalah permainan ini sebenarnya adalah permainan yang dilazimi oleh sesuatu masyarakat pada ketika itu. Jadi dari dulu bawa ke kini, maka permainan itu kita namakan sebagai permainan tradisional. Contohnya kita lah Nisa, masyarakat Melayu dengan permainan tradisional masyarakat Melayunya. Cikgu Lee jurubahasa kita dengan permainan dalam kalangan masyarakat Cinanya. Dan kita tidak ketinggalan masyarakat-masyarakat dan kaum-kaum yang lain yang ada di Malaysia. Okey, kita pergi kepada permainan yang ketiga, iaitu permainan kawasan lapang. Kenapa kawasan lapang? Saya rasa dari segi nama pun kita dah boleh agak kenapa permainan ini dinamakan sebagai permainan kawasan lapang. Yang pertamanya adalah boleh dimainkan secara individu ataupun berkumpulan. Tapi tadi cikgu cakap kumpulan kecil main dekat anjong. Berkumpulan main dekat kawasan lapang, tapi ini individu pun boleh main dekat kawasan lapang. Macam mana berkumpulan tu cikgu? Pun boleh main dekat kawasan lapang. Nanti kita tengok apa contoh-contoh permainannya. Baik. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Dia menggunakan alatan yang kebiasaannya bersaiz sederhana atau bersaiz besar. Ni sebab dia tidak boleh dimain di anjong. Sebab peralatan yang digunakan kebiasaannya bersaiz sederhana. Dan ada juga peralatan-peralatan yang digunakan hampir menyamai saiz pemainnya. Baik. Jadi macam mana nak main dekat anjong? Betul, kan? cikgu. Kalau bersaiz besar permainannya. Dan yang ketiga, angin juga merupakan salah satu faktor yang memberi kesan terhadap permainan kawasan lapang ini sebenarnya. Kalau kita dekat anjong rumah Nisa, ada angin banyak tak? Tak banyak cikgu, cukuplah untuk kita duduk berehat-rehat. Kan, angin sepa-sepa bahasa je kalau dekat anjong kan. Kalau dekat laman pun mungkin kita terlindung dengan pokok-pokok, tanaman dan sebagainya. Jadi kita perlukan kawasan yang lapang. Sebab apa? Sebab permainan-permainan di bawah permainan kawasan lapang ini sebenarnya memerlukan angin juga sebagai salah satu faktor
motornya. Baiklah, sekarang saya dah faham. Murid-murid di rumah faham tak? Itulah, dah saya harap faham. yang sedang mengikuti kita pun faham sebenarnya. Baik. Okey, jadi Nisa cakap dia dah faham kan? Ya. Jom kita uji Nisa. Baik. Okey Nisa, saya dah nyatakan kepada Nisa, saya dah terangkan kepada Nisa dan anak-anak murid dalam talian sebentar tadi yang sedang menonton kita pada hari ini berkaitan dengan kategori ataupun jenis permainan tradisional di Malaysia. Jadi boleh Baik. tak Nisa bantu saya hari ini bersama dengan anak-anak murid senaraikan jenis atau kategori permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Oh, jenis atau jenis permainan atau kategori. Okey, yang pertama kita ada permainan anjung. Yang kedua kita ada permainan laman dan yang ketiga permainan padang. Betul tak cikgu? Kawasan lapang. Betul. Okey, bagus Nisa. Cikgu, jadi saya nak bagi reward dekat Nisa. Nak bagi ganjaran? Ya, ada ganjaran. Apakah Tapi lepas ganjarannya, ni lah saya cikgu? bagi ganjaran boleh? Nak sekarang boleh? Okey, nak sekarang kita ada guli. Berapa banyak guli yang cikgu nak bagi Berapa pada Nisa saya? jawab tadi? Saya jawab 3. Jadi 1, 2, 3 Tiga. guli untuk Saya Nisa. dah dapat 3 guli. 3 guli untuk Nisa masuk di dalam bakul saya. Baiklah murid-murid, kita nak rehat seketika. Jom kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. 1, 2, 3 guli. Anda sedang menonton slot tahap 2 di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah dan topik kita permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Jom kita teruskan perbincangan dengan Cikgu Akmal. Cikgu, silakan cikgu. Okey, baiklah, kalau tadi saya dah terangkan berkaitan dengan 3 jenis ataupun 3 kategori permainan tradisional di Malaysia. Sekarang kita nak tengoklah apa contoh-contoh permainan yang berada di bawah setiap kategori ini. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu permainan anjung. Jom kita tengok apa contoh permainan anjung kita ada. Yang pertama, yang saya dengan Nisa main tadilah, congkak. Apa permainan congkak ni sebenarnya? Congkak adalah permainan yang dimainkan secara berpasangan. Sebab tu saya dengan Nisa je main tadi. Tapi pasangan tak semestinya pasangan lelaki dan perempuan lah. Awak boleh main pasangan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tidak menjadi masalah. Okey, dan seterusnya permainan congkak ini perlu dimainkan dengan pemain perlu mengisi buah, yang mana kalau sekarang kita gunakan guli, Nisa. Betul. Kalau satu ketika dahulu kita tak guna guli. Okey. Buah ini perlu dimasukkan ke dalam setiap lubang di dalam congkak tersebut. Okey, dan kita ada 7 lubang dan juga 2 ibu di hujungnya. Yang Nisa gaduh dengan saya tadi tu. Siapa menang ni? Okey. Dan kalau kita lihat permainan tradisional congkak ini sebenarnya berlaku transformasi sebenarnya. Kalau dulu congkak ni hanya dibuat di atas tanah, yang mana dilubangkan saja di atas tanah. Dan buah-buah yang digunakan dalam permainan congkak ini, kita gunakan biji getah ataupun batu suatu ketika dahulu. Okey, baiklah, kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya. Iaitu permainan yang kedua kita ada Diabolo. Okey, Diabolo juga dikenali sebagai yoyo Cina. Dan selari dengan namanya yoyo Cina, permainan ini kebiasaannya dimainkan oleh masyarakat Cina sebenarnya. Dan Diabolo ini boleh dimainkan secara berseorangan. Dan sebab itulah Diabolo ini berada di bawah kategori permainan anjung. Kenapa? Sebab main seorang-seorang, takkanlah nak main dekat kawasan lapang. Betul tak? Okey, dan seterusnya, bagaimana cara nak main Diabolo ni? Diabolo ni adalah yoyo macam saya cakap tadi. Yoyo perlu diikat kepada tali dan tali dipegang pada kedua-dua belah batang kayu tersebut. Jadi kita tengok yoyo tu main macam mana kita main yoyo sebenarnya. Cuma bezanya Diabolo ni ada 2 batang kayu. Dan batang kayu ini membolehkan yoyo berputar dan pemain perlu elakkan daripada yoyo terjatuh sebenarnya. Cabarannya. Betul-betul cabaran sebenarnya. Okey, kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya. Caturangam.
Okey, caturangam ni adalah seperti permainan catur dah. Dan caturangam ini merupakan permainan masyarakat India yang mana dia sebenarnya mewakili apa orang cakap strategi permainan dalam bahasa Sanskrit. Dan masyarakat terdahulu menggambarkan caturangam ini sebagai permainan yang mengatur strategi perang, simulasi perang sebenarnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, permainan laman. Kenapa kita namakan sebagai permainan laman? Kita pergi kepada permainan yang pertama, sepak raga, Nisa. Kalau Nisa tengok depan Nisa tu ada bola sepak raga kan? Inilah bolanya. Jangan sepak dulu ya Nisa. Okey. Dan sepak raga ni sebenarnya dah wujud daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sebenarnya. Betapa lama kewujudan sepak raga ni, dan permainan ini memerlukan seorang pemain melambung ke arah pemain-pemain yang lain dan kemudiannya bola ini akan ditimang oleh pemain-pemain yang lain. Jadi kalau bola ni dah jatuh, maksud dia kalah lah. Dan biasanya markah diambil mengikut timangan. Dia perlu mengawal sebenarnya timangan bola ini secara bergili-gili agar tak jatuh. Okey, dan kita pergi kepada permainan yang seterusnya. Kita ada permainan laman yang seterusnya, iaitu capteh. Capteh ni sebenarnya lebih kurang je sebenarnya dengan sepak raga. Bezanya capteh dengan sepak raga adalah bola yang digunakan ataupun alat yang digunakan. Capteh diperbuat daripada beberapa bulu ayam yang diikat pada gumpalan kertas sebenarnya. Dan capteh ini kebiasaannya merupakan permainan tradisional masyarakat Cina. Dan inilah yang saya cakap ni, kebiasaannya nama lain bagi capteh ialah tating lawi. Kenapa tating lawi? Sebab bola yang digunakan itu dipanggil bola lawi oleh masyarakat Melayu. Dan cara permainannya, mereka perlu menating bola lawi itu. Jadi sebab itulah kaki ke guna tangan, cikgu? Guna kaki lah kalau kita tating. Okey, kita pergi kepada permainan yang seterusnya. Okey. Permainan laman yang seterusnya adalah kabaddi. Kabaddi ni merupakan permainan laman bagi masyarakat India, dan permainan ni adalah permainan antara penyerang dan juga mereka yang bertahan sebenarnya. Jadi kalau macam saya main kan, saya serang Nisa perlu bertahan. Jadi kita tengok berapa orang yang boleh disentuh ketika permainan itu. Maka mereka yang disentuh ni automatik kena keluar. Kalah lah. Jadi kalah lah. Baik. Okey, kita pergi kepada permainan anjong. Permainan anjong sudah, permainan laman sudah, kita pergi kepada permainan kawasan lapang misalnya. Okey, kalau kita tengok permainan kawasan lapang, yang pertama sekali kita ada wow. Ini yang saya nyatakan tadi, boleh dimain berseorangan ataupun dalam kumpulan. Kenapa? Sebab wow, kalau kita nak main, kita tak main lah wow tarik beramai-ramai. Betul. Kita tarik seorang je kan. Seorang lagi tukang lepas. Dan lazimnya dimain selepas musim menuai. Oleh siapa? Biasanya masyarakat Melayu lah. Yang juga merupakan nelayan-nelayan yang berada di pesisir pantai. Sebab apa? Sebab dekat pesisir pantai ini anginnya lebih kuat. Kan saya dah cakap awal-awal tadi, angin juga merupakan salah satu faktor penting. Kenapa permainan ini perlu dimainkan di kawasan lapang. Okey, kita pergi kepada permainan seterusnya di bawah permainan kawasan lapang. Kita ada tibau. Tibau. Macam mana tu? Tibau ini merupakan permainan yang kebiasaan dimainkan oleh etnik Melanau Sarawak ketika pesta kaul. Yang mana tibau ni dibina daripada dua batang kayu yang membentuk piramid, dan bersusun kayu juga bertingkat-tingkat di sekeliling tibau. Nak main macam mana? Pada bahagian atas piramid itu diikat tali, dan tali itu akan diayun. Pemain bergilir-gilir melompat sehingga tali itu tak berayun lagi. Dan kita pergi kepada permainan terakhir kita pada hari ini. Permainan kawasan lapang terakhir, kita ada permainan sepak manggis. Okey, dan sepak manggis ni kebiasaannya dimainkan ketika majlis-majlis keramaian, terutamanya bagi mereka ataupun masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Belud Sabah. Jadi dimainkan di Sabah lah. Dan bagaimana nak main sepak manggis ni? Sepak manggis ni kita gantung bungkusan hadiah pada tiang yang tinggi. Jadi peserta akan cuba menendang bola raga supaya terkena hadiah tersebut. Dan peserta yang berjaya menyepak bola sehingga terkena hadiah tersebut dianggap sebagai pemenang. Maknanya dia boleh ambil hadiah tu, cikgu? Betul. Dan untuk pengetahuan Nisa, Nisa agak-agak kan, apa contoh-contoh hadiah yang diletakkan dalam kotak manggis ni? Hadiah? Hadiah macam berupa
Sayur-sayuran dan buah-buahan ke atau ada sesuatu yang lebih besar diberi? Dan untuk pengetahuan Nisa, anak-anak murid yang menonton dan juga semua, hadiah dia kita tak letaklah sayur, Nisa. Kadang-kadang hadiah tu berupa wang tunai. Saya nak cuba. Saya nak cuba. Mana jadi kotak saya manggis? kena gantung sesuatu dulu. Okey, baiklah. Jadi itulah sebenarnya bagi meraihkan tetamu yang datang sebenarnya Nisa. Jadi macam untuk menimbulkan keseronokan ketika majlis-majlis keramaian berlaku. Jadi saya dah terang. Cuma saya nak tanya dengan Nisa lah. Baik, boleh. Tapi murid-murid di rumah kena bantu Nisa. Jom. Okey Nisa. Okey, saya dah terangkan tadi 3 kategori permainan dan ada contoh-contohnya sampai saya tanya-tanya semua. Boleh tak Nisa terangkan 2 permainan tradisional bagi kategori permainan kawasan lapang? Nisa bagi contoh yang pertama dahulu. Yang pertama, kawasan lapang kita boleh main wow. Okey, macam mana nak main wow? Nisa terangkan sikit je macam mana nak main wow. Kalau wow tu kan dia kena ada yang tukang pegang, tali, dia lari-lari, lepas tu yang tukang pegang tu dia kena lepaskan. Lepas tu dia kena tarik ikut angin tu supaya makin tinggi. Betul. Betul Nisa, betul sangat. Okey, 1 guli untuk Nisa. 1 guli untuk saya di dalam bakul saya. Okey, satu lagi Nisa, satu mungkin lagi boleh Nisa kongsikan. sepak manggis yang saya teruja nak cuba. Permainan favourite Nisa. Nisa mungkin nak mencuba lepas ni. Kotak manggis yang berisi hadiah sebesar hadiah wang tunai. Betul. Baiklah murid-murid, kita dah faham, diharapkan murid-murid di rumah pun dah tahu jenis-jenis permainan bagi kategori permainan anjung, permainan laman dan permainan kawasan lapang. Saya nak cari kotak manggis saya. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyak hadiah cikgu kat kotak manggis. Nanti kita tengok. Saya sebagai guru merasakan Didik TV merupakan satu inisiatif yang sangat bagus. Dengan teknologi yang lebih moden, pengajaran menjadi lebih menarik. Didik TV KPM. Kembali menonton saluran Didik TV KPM bagi slot tahap 2. Cikgu Akmal, kita nak tahu apa kepentingan permainan tradisional di Malaysia ni, cikgu? Sebenarnya kita dah belajar tentang permainan tradisional tadi. Jadi ada beberapa kepentingan lah. Sebenarnya kita tidak bercerita tentang kepentingan permainan tradisional. Sebaliknya apa yang saya kongsikan sebentar tadi adalah berkaitan dengan masyarakat di Malaysia sebenarnya. Jadi yang kita nak kongsikan adalah kepentingan perkongsian maklumat kepelbagaian kaum di Malaysia. Kenapa pentingnya kita kongsi dan kita ketahui maklumat berkaitan dengan kepelbagaian kaum di Malaysia. Baik. Okey. Dan kita lihatlah. Jom. Yang pertama, supaya kita dapat mendekati dan juga memahami adat dan budaya sesuatu kaum dengan lebih mendalam. Jadi sebab kita adalah masyarakat yang berbilang kaum, berbilang masyarakat, berbilang etnik. Jadi kita perlulah untuk ambil tahu adat dan budaya mereka. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita tidak tahu adat dan budaya. Jadi kita mungkin melanggar adat dan budaya sesuatu kaum. Okey, jadi yang kedua, dapat menghormati kebebasan mengamalkan adat dan budaya sesuatu kaum di Malaysia. Dan yang ketiga, Nisa, dapat mewujudkan persefahaman dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Barulah saya faham. Supaya lepas ini kita menghormati adat dan budaya kaum yang lain di Malaysia. Baiklah cikgu, sebagai murid cikgu yang cemerlang hari ini, cemerlang ke tidak, saya nak tanya pentaksiran keseluruhan cikgu. Okey, pentaksiran keseluruhan saya, bagi saya hari ini, Nisa cemerlang saya rasa. Wah, saya dapat banyak guli cikgu. Nisa dapat banyak guli. Kalau tak cukup tak apa, nanti saya bagi guli-guli itu dekat Nisa. Tambah lagi. Okey, secara keseluruhannya, Nisa dapat memberi respon yang baik terhadap soalan-soalan yang saya kemukakan. Sebagaimana yang saya yakin anak-anak murid di rumah juga turut mengikuti saya pada hari ini. Jadi, secara keseluruhan pentaksirannya berlangsung dengan baik pada hari ini. Terima kasih. Baiklah cikgu, apakah kesimpulan yang dapat kita lakukan terhadap topik yang telah kita pelajari setakat ini? Okey, kesimpulan yang dapat saya berikan pada hari ini adalah sebagai salah seorang daripada masyarakat berbilang kaum di Malaysia, kita seharusnya menghormati setiap
setiap masyarakat, tak kiralah dari segi agama, budaya, adat dan sebagainya. Kenapa? Supaya kita dapat menghormati antara satu sama lain dan kita tidaklah memandang rendah atau memandang remeh terhadap sesuatu kaum di Malaysia ini. Kenapa? Kita hidup di bawah satu payung yang sama. Jadi kita hidup sebagai satu keluarga Malaysia yang bersatu padu dan saling sayang menyayang antara satu sama lain. Barulah hidup kita harmoni. Betul, Baiklah cikgu, Nisa. bagaimana pula murid-murid di rumah nak lakukan lebih latihan pengukuhan? Okey, bagi tujuan latihan pengukuhan, anak-anak yang berada di rumah yang sedang menonton saya boleh terus ke portal Delima dan bolehlah melakukan ataupun membuat tugasan menggunakan portal Delima ini sebenarnya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Wan Mama Akmal dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 83, juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Saya ni Saki sangat orang kata apa, seronok dengan pembelajaran hari ini. Diharapkan murid-murid di rumah pun sama, kekal menyokong saluran Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi dan saya nak akhiri episod kali ini dengan permainan. Boleh cikgu? Boleh. Jom. Kita osong. Siapa kalah jadi Datuk Harimau? Boleh? Okey, kita tengok siapa kalah. 1, 2, osong. Alah. Saya kalah. Saya lah kena jadi Datuk Harimau. Okey, jom kawan-kawan. Kita main Datuk Harimau. Jom. Masuk. Masuk belakang saya. Okey, jom. Jaga. Jangan main tipu. Tak. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 2. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 1 sekarang masa untuk makan. Tak boleh. Makan. Tak boleh. Boleh. Jangan saya. Ya. Anda sedang menonton slot tahap 2 di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah dan topik kita permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Jom kita teruskan perbincangan dengan Cikgu Akmal. Cikgu, silakan cikgu. Okey, baiklah, kalau tadi saya dah terangkan berkaitan dengan 3 jenis ataupun 3 kategori permainan tradisional di Malaysia. Sekarang kita nak tengoklah apa contoh-contoh permainan yang berada di bawah setiap kategori ini. Jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu permainan anjung. Jom kita tengok apa contoh permainan anjung kita ada. Yang pertama, yang saya dengan Nisa main tadilah, congkak. Apa permainan congkak ni sebenarnya? Congkak adalah permainan yang dimainkan secara berpasangan. Sebab tu saya dengan Nisa je main tadi. Tapi pasangan tak semestinya pasangan lelaki dan perempuan lah. Awak boleh main pasangan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tidak menjadi masalah. Okey, dan seterusnya permainan congkak ini perlu dimainkan dengan pemain perlu mengisi buah, yang mana kalau sekarang kita gunakan guli, Nisa. Kalau satu ketika dahulu kita tak guna guli. Okey, buah ini perlu dimasukkan ke dalam setiap lubang di dalam congkak tersebut. Okey, dan kita ada 7 lubang dan juga 2 ibu di hujungnya. Yang Nisa gaduh dengan saya tadi tu. Siapa menang ni? Okey, dan kalau kita lihat permainan tradisional congkak ini sebenarnya berlaku transformasi sebenarnya. Kalau dulu congkak ni hanya dibuat di atas tanah, yang mana dilubangkan saja di atas tanah. Dan buah-buah yang digunakan
Dalam permainan congkak ini, kita gunakan biji getah ataupun batu suatu ketika dahulu. Okey, baiklah kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya. Iaitu permainan yang kedua kita ada Diabolo. Okey, Diabolo juga dikenali sebagai yoyo Cina. Dan selari dengan namanya yoyo Cina, permainan ini kebiasaannya dimainkan oleh masyarakat Cina sebenarnya. Dan Diabolo ini boleh dimainkan secara berseorangan. Dan sebab itulah Diabolo ini berada di bawah kategori permainan anjung. Kenapa? Sebab main seorang-seorang, takkanlah nak main dekat kawasan lapang. Betul tak? Okey, dan seterusnya, bagaimana cara nak main Diabolo ni? Diabolo ni adalah yoyo macam saya cakap tadi. Yoyo perlu diikat kepada tali dan tali dipegang pada kedua-dua belah batang kayu tersebut. Jadi kita tengok yoyo tu main macam mana kita main yoyo sebenarnya. Cuma bezanya Diabolo ni ada dua batang kayu. Dan batang kayu ini membolehkan yoyo berputar dan pemain perlu elakkan daripada yoyo terjatuh sebenarnya. Cabarannya. Betul-betul cabaran sebenarnya. Okey, kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya. Caturangam. Okey, caturangam ni adalah seperti permainan catur dah. Dan caturangam ini merupakan permainan masyarakat India yang mana dia sebenarnya mewakili apa orang cakap strategi permainan dalam bahasa Sanskrit. Dan masyarakat terdahulu menggambarkan caturangam ini sebagai permainan yang mengatur strategi perang, simulasi perang sebenarnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, permainan laman. Kenapa kita namakan sebagai permainan laman? Kita pergi kepada permainan yang pertama, sepak raga, Nisa. Kalau Nisa tengok depan Nisa tu ada bola sepak raga kan? Inilah bolanya. Jangan sepak dulu ya Nisa. Okey. Dan sepak raga ni sebenarnya dah wujud daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sebenarnya. Betapa lama kewujudan sepak raga ni, dan permainan ini memerlukan seorang pemain melambung ke arah pemain-pemain yang lain dan kemudiannya bola ini akan ditimang oleh pemain-pemain yang lain. Jadi kalau bola ni dah jatuh, maksud dia kalah. Dan biasanya markah diambil mengikut timangan. Dia perlu mengawal sebenarnya timangan bola ini secara bergili-gili agar tak jatuh. Okey, dan kita pergi kepada permainan yang seterusnya. Kita ada permainan laman yang seterusnya iaitu capte. Capte ni sebenarnya lebih kurang je sebenarnya dengan sepak raga. Bezanya capte dengan sepak raga adalah bola yang digunakan ataupun alat yang digunakan. Capte diperbuat daripada beberapa bulu ayam yang diikat pada gumpalan kertas sebenarnya. Dan capte ini kebiasaannya merupakan permainan tradisional masyarakat Cina. Dan inilah yang saya cakap ni, kebiasaannya nama lain bagi capte ialah tating lawi. Kenapa tating lawi? Sebab bola yang digunakan itu dipanggil bola lawi oleh masyarakat Melayu. Dan cara permainannya, mereka perlu menating bola lawi itu. Jadi guna kaki ke guna tangan, cikgu? Guna kaki lah kalau kita tating. Okey, kita pergi kepada permainan yang seterusnya. Okey, permainan laman yang seterusnya adalah kabadi. Kabadi ni merupakan permainan laman bagi masyarakat India, dan permainan ni adalah permainan antara penyerang dan juga mereka yang bertahan sebenarnya. Jadi kalau macam saya main kan, saya serang Nisa perlu bertahan. Jadi kita tengok berapa orang yang boleh disentuh ketika permainan itu. Maka mereka yang disentuh ni automatik kena keluar. Kalah lah. Jadi kalah lah. Baik. Okey, kita pergi kepada permainan anjung. Permainan anjung sudah, permainan laman sudah. Kita pergi kepada permainan kawasan lapang misalnya. Okey, kalau kita tengok permainan kawasan lapang yang pertama sekali kita ada wow. Ini yang saya nyatakan tadi, boleh dimain berseorangan ataupun dalam kumpulan. Kenapa? Sebab wow, kalau kita nak main, kita tak main lah wow tarik beramai-ramai. Betul. Kita tarik seorang je kan. Seorang lagi tukang lepas. Dan lazimnya dimain selepas musim menuai. Oleh siapa? Biasanya masyarakat Melayu lah. Yang juga merupakan nelayan-nelayan yang berada di pesisir pantai. Sebab apa? Sebab dekat pesisir pantai ini anginnya lebih kuat. Kan saya dah cakap awal-awal tadi, angin juga merupakan salah satu faktor penting. Kenapa permainan ini perlu dimainkan di kawasan lapang. Okey, kita pergi kepada permainan seterusnya di bawah permainan kawasan lapang. Kita ada tibau.
Tibau. Tibau. Macam mana tu, cikgu? Tibau ini merupakan permainan yang kebiasaan dimainkan oleh etnik Melanau Sarawak ketika pesta kaul. Yang mana tibau ni dibina daripada 2 batang kayu yang membentuk piramid dan bersusun kayu juga bertingkat-tingkat di sekeliling tibau. Nak main macam mana? Pada bahagian atas piramid itu diikat tali dan tali itu akan diayun. Pemain bergilir-gilir melompat sehingga tali itu tak berayun lagi. Okay, dan kita pergi kepada permainan terakhir kita pada hari ini. Permainan kawasan lapang terakhir, kita ada permainan sepak manggis. Okey, dan sepak manggis ni kebiasaannya dimainkan ketika majlis-majlis keramaian, terutamanya bagi mereka ataupun masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Belud Sabah. Jadi dimainkan di Sabah lah. Dan bagaimana nak main sepak manggis ni? Sepak manggis ni kita gantung bungkusan hadiah pada tiang yang tinggi. Jadi peserta akan cuba menendang bola raga supaya terkena hadiah tersebut. Dan peserta yang berjaya menyepak bola sehingga terkena hadiah tersebut dianggap sebagai pemenang. Maknanya dia boleh ambil hadiah tu, cikgu? Betul. Wah. Dan untuk pengetahuan Nisa, Nisa agak-agak kan, apa contoh-contoh hadiah yang diletakkan dalam kotak manggis ni? Hadiah? Hadiah macam berupa sayur-sayuran dan buah-buahan ke, atau ada sesuatu yang lebih besar diberi? Dan untuk pengetahuan Nisa, anak-anak murid yang menonton dan juga semua, hadiah dia kita tak letaklah sayur, Nisa. Kadang-kadang hadiah tu berupa wang tunai. Saya nak cuba. Mana jadi kotak saya manggis? kena gantung sesuatu dulu. Okey, baiklah. Jadi itulah sebenarnya bagi meraihkan tetamu yang datang sebenarnya, Nisa. Jadi macam untuk menimbulkan keseronokan ketika majlis-majlis keramaian berlaku. Jadi saya dah terang. Cuma saya nak tanya dengan Nisa lah. Baik, boleh. Tapi murid-murid di rumah kena bantu Nisa. Jom. Okey, Nisa. Okey, saya dah terangkan tadi 3 kategori permainan dan ada contoh-contohnya sampai saya tanya-tanya semua. Boleh tak Nisa terangkan 2 permainan tradisional bagi kategori permainan kawasan lapang? Nisa bagi contoh yang pertama dahulu. Yang pertama, kawasan lapang kita boleh main wow. Okey, macam mana nak main wow? Nisa terangkan sikit je macam mana nak main wow. Kalau wow tu kan, dia kena ada yang tukang pegang tali, dia lari-lari, lepas tu yang tukang pegang tu dia kena lepaskan. Lepas tu dia kena tarik ikut angin tu supaya makin tinggi. Betul. Betul Nisa. Betul sangat. Okey, 1 guli untuk Nisa. 1 guli untuk saya di dalam bakus saya. Okey, satu lagi Nisa, satu lagi boleh Nisa kongsikan. Sepak manggis yang saya teruja nak cuba. Permainan favourite Nisa. Nisa mungkin nak mencuba lepas ni. Kotak manggis yang berisi hadiah sebesar hadiah wang tunai. Betul. Baiklah murid-murid, kita dah faham, diharapkan murid-murid di rumah pun dah tahu jenis-jenis permainan bagi kategori permainan anjung, permainan laman dan permainan kawasan lapang. Saya nak cari kotak manggis saya. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyak hadiah cikgu kat kotak manggis. Nanti kita tengok. Saya sebagai guru merasakan Didik TV merupakan satu inisiatif yang sangat bagus. Dengan teknologi yang lebih moden, pengajaran menjadi lebih menarik. Didik TV KPM. Kembali menonton saluran Didik TV KPM bagi slot tahap 2. Cikgu Akmal, kita nak tahu apa kepentingan permainan tradisional di Malaysia ni, cikgu? Sebenarnya kita dah belajar tentang permainan tradisional tadi. Jadi ada beberapa kepentingan lah. Sebenarnya kita tidak bercerita tentang kepentingan permainan tradisional. Sebaliknya apa yang saya kongsikan sebentar tadi adalah berkaitan dengan masyarakat di Malaysia sebenarnya. Jadi yang kita nak kongsikan adalah kepentingan perkongsian maklumat kepelbagaian kaum di Malaysia. Kenapa pentingnya kita kongsi dan kita ketahui maklumat berkaitan dengan kepelbagaian kaum di Malaysia. Baik. Okey.
Dan kita lihatlah. Jom. Yang pertama, supaya kita dapat mendekati dan juga memahami adat dan budaya sesuatu kaum dengan lebih mendalam. Jadi sebab kita adalah masyarakat yang berbilang kaum, berbilang masyarakat, berbilang etnik. Jadi kita perlulah untuk ambil tahu adat dan budaya mereka. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita tidak tahu adat dan budaya. Jadi kita mungkin melanggar adat dan budaya sesuatu kaum. Okey, jadi yang kedua, dapat menghormati kebebasan mengamalkan adat dan budaya sesuatu kaum di Malaysia. Dan yang ketiga, Nisa, dapat mewujudkan persefahaman dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Oh, barulah saya faham. Supaya lepas ini kita menghormati adat dan budaya kaum yang lain di Malaysia. Baiklah cikgu, sebagai murid cikgu yang cemerlang hari ini, cemerlang ke tidak, saya nak tanya pentaksiran keseluruhan cikgu. Okey, pentaksiran keseluruhan saya, bagi saya hari ini, Nisa cemerlang saya rasa. Wah, saya dapat banyak guli cikgu. Nisa dapat banyak guli. Kalau tak cukup tak apa, nanti saya bagi guli-guli dekat Nisa. Tambah lagi. Okey, secara keseluruhannya Nisa dapat memberi respon yang baik terhadap soalan-soalan yang saya kemukakan. Sebagaimana yang saya yakin anak-anak murid di rumah juga turut mengikuti saya pada hari ini. Jadi secara keseluruhan pentaksirannya berlangsung dengan baik pada hari ini. Terima kasih. Baiklah cikgu, apakah kesimpulan yang dapat kita lakukan terhadap topik yang telah kita pelajari setakat ini? Okey, kesimpulan yang dapat saya berikan pada hari ini adalah sebagai salah seorang daripada masyarakat berbilang kaum di Malaysia, kita seharusnya menghormati setiap masyarakat, tak kiralah dari segi agama, budaya, adat dan sebagainya. Kenapa? Supaya kita dapat menghormati antara satu sama lain dan kita tidaklah memandang rendah atau memandang remeh terhadap sesuatu kaum di Malaysia ini. Kenapa? Kita hidup di bawah satu payung yang sama. Jadi kita hidup sebagai satu keluarga Malaysia yang bersatu padu dan saling sayang menyayang antara satu sama lain. Barulah hidup kita harmoni. Betul, baiklah cikgu, Nisa. Bagaimana pula murid-murid di rumah nak lakukan lebih latihan pengukuhan? Okey, bagi tujuan latihan pengukuhan, anak-anak yang berada di rumah yang sedang menonton saya boleh terus ke portal Delima dan bolehlah melakukan ataupun membuat tugasan menggunakan portal Delima ini sebenarnya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Wan Mama Akmal dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 83, juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Saya ni Saki sangat orang kata apa, seronok dengan pembelajaran hari ini. Diharapkan murid-murid di rumah pun sama, kekal menyokong saluran Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi dan saya nak akhiri episod kali ini dengan permainan. Boleh cikgu? Boleh. Jom. Kita osong. Siapa kalah jadi Datuk Harimau? Boleh? Okey, kita tengok siapa kalah. 1, 2, osong. Alah, saya kalah. Saya lah kena jadi Datuk Harimau. Okey, jom kawan-kawan. Kita main Datuk Harimau. Jom. Masuk. Masuk belakang saya. Okey, jom. Jaga. Jangan main tipu. Tak. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 2. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 1 sekarang masa untuk makan. Tak boleh. Makan. Tak boleh. Boleh. Saya.